Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, jadi cikgu harap kamu semua sentiasa berada dalam keadaan sihat. Jadi pada hari ini kita akan teruskan dengan sesi PDPR kita untuk subjek sains dan kita masih lagi dalam tajuk Deria Manusia. Jadi saya harap murid-murid sila buka buku teks sains. Muka surat 37. Okey. Dah bersedia? Jadi sebelum tu saya nak kamu semua tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Okey, good. Jadi saya harap murid-murid semua bersemangat untuk terus belajar pada hari ini dan dah bersedia dah dengan kelengkapan buku masing-masing? Okey, good. Okey. Apakah tajuk yang kita nak pelajari pada hari ini? Ini adalah tajuk yang kita nak akan pelajari pada hari ini, iaitu tajuk gunakan deria sepenuhnya. Okey, gunakan deria sepenuhnya. Seperti yang saya ulang sekali lagi, kita ada 5 deria. Okey, yang memang kita ada iaitu deria penglihatan, pendengaran, bau, kemudian kita ada deria sentuhan dan kita ada deria rasa. Okey, kita dah belajar pada tajuk yang sebelum ni, di mana deria penglihatan kita gunakan mata, deria pendengaran kita gunakan telinga, deria bau kita gunakan hidung, deria rasa kita gunakan lidah dan deria sentuhan kita gunakan kulit. Okey? Okey. Jadi, sebelum cikgu nak tanya dulu, pernah tak murid mengalami keadaan di mana keadaan gelap di sekeliling pada waktu malam? TV pukul 9 malam kan, tengah tengok bola contohnya kan. Tiba-tiba lampu tu padam, blackout. Okey, kemudian apa okey, sekarang ni dah moden. Jadi pertama sekali kita akan, kamu akan mula merayap-rayap tangan kamu tu, akan cari telefon. Sebab telefon yang ada fungsi flashlight. Okey, ataupun kita boleh cari lampu suluh dan kemudian ibu bapa kamu akan pasang lilin. Okey. Okey. Saya cikgu cakap apa? Kita merayap-rayap kan? Bila kita merayap-rayap ni, kita gunakan tangan kita. Kita guna tangan kita cari mana handset kita, mana lampu suluh kita, kita pegang dinding. Kita menggunakan deria sentuhan iaitu kulit kita untuk mencari lampu suluh ataupun telefon. Ya, telefon. Sebab telefon ada fungsi flashlight. Jadi kamu pun cari telefon, buka telefon, kemudian kamu buka and ada lampu flashlight. Jadi dapat tengok lampu, ada cahaya di situ. Jadi kita dah menggunakan deria sentuhan walaupun keadaan itu ketika itu deria mata kita tidak berfungsi sebab kita tak nampak keadaan gelap. Kan kita tak nampak, kita buta, kita tak nampak masuk keadaan gelap. Jadi kita tak berapa nak nampak apa benda yang ada kat depan mata kita. Jadi dengan itu kita menggunakan deria sentuhan. Kita cuba pegang atas meja ke tepi TV dekat tepi kerusi kita ke untuk kita cari handset, telefon ataupun paling senang lampu suluh. Okey? Bagaimana kita menggunakan deria sentuhan. Jadi kamu pun, tangan saya cakap tu, tangan merayap-rayap kan. Sebab kita menggunakan deria sentuhan. Dan macam mana kamu boleh tahu yang barang yang kamu jumpa adalah lampu suluh. Contohlah, kamu jumpa, pejam-pejam mata, kamu, macam mana kamu tahu? Yes, sentuhan, deria sentuhan iaitu kulit kamu, tangan kamu ni, bila dia pegang benda, okey, benda ni petak, okey petak, okey ada button kat tepi ni, ni telefon. Jadi kita dah tahu. Jadi melalui deria sentuhan tu menghantar isyarat kepada otak kita yang mengatakan yang ini adalah telefon ataupun ini adalah lampu suluh. Jadi kamu boleh gunakan untuk buka lampu lah supaya kamu, tempat tadi keadaan ketika kamu itu tak ada cahaya, blackout secara tiba-tiba. Okey, jadi kamu menggunakan deria sentuhan. Kita buat sikit eksperimen kan. Okey, jom. Okay, so
Sekarang ni, murid bangun. Okey, dengar dulu arahan saya. Apa yang saya nak kamu lakukan adalah kamu cuba bangun. Kemudian kamu akan pusing sebanyak 5 kali tetapi dalam keadaan mata yang tertutup. Dan kemudian lepas dah pusing 5 kali tu, kamu cuba cari mata. Cuba cari TV kamu. Pertama sekali kamu akan terhoyang-hayang dan kamu mula akan okey, cuba buat. Okey, cikgu bagi masa 5 saat. Okey, 10 saat. Okey. Susah kan? Susah tak? Kan? Bila kita mencari benda dalam keadaan mata tertutup. Tak jumpa cikgu, terlanggar adik. Okey. Hati-hati. Jangan buat kat dapur. Dapur ada barang-barang panas. Okey. Jadi, itu adalah menunjukkan yang deria manusia itu berfungsi dengan baik. Tetapi, sekiranya satu deria kita tu tak boleh berfungsi dengan baik, jadi kita boleh menggunakan deria yang lain untuk memerhati. Sebagai contoh, macam tadi, bila blackout, deria penglihatan kita tak boleh guna, jadi kita gunakan deria sentuhan. Okey? Contohnya, kadang-kadang tu, contohlah kan, kita selesema. Kita tak ada deria bau. Jadi bila kita ada deria bau ni, kita hanya bergantung kepada deria rasa kita je ketika makan. Tu yang mula kata bau apa? Bau mak masak ayam goreng sedap pun kita tak boleh bau sebab kita selesema. Kita ada masalah hidung tersumbat. Jadi nak tahu benda tu sedap ke tak sedap, kita hanya menggunakan deria rasa. Okey? Jadi sebagai contoh, ini kata bila kita deria kita ada deria kita yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Okey, saya bagi paling contoh yang paling mudah. Apa yang perlu kita lakukan sekiranya deria penglihatan kita tidak dapat melihat dengan lebih jelas? Apa dia? Ya, betul sekali. Inilah jawapan kamu. Cermin mata. Okey, saya tak ingat. Saya rasa murid tahun 1 nilam belum ada lagi yang memakai cermin mata. Okey? Jadi maksudnya alhamdulillah mata kamu tu berada dalam keadaan yang baguslah, dapat melihat dengan lebih jelas. Ini keadaan bila di mana kamu mempunyai masalah tak dapat melihat dengan jelas atau kita panggil rabun. Okey? Contohnya kamu duduk dalam kelas, kamu tak boleh tengok tulisan cikgu dekat papan putih. Kamu tak nampak, kamu nampak kabur je. Mungkin kamu ada masalah rabun. Tidak, apabila kamu punya masalah rabun ini, jadi kita perlu menggunakan cermin mata. Kamu kena pergi ke kedai cermin mata untuk membuat cermin mata. Dan cermin mata tu haruslah sesuai dengan mata kamu. Jadi untuk membantu kita melihat dengan lebih jelas. Jadi kita kena pakai cermin mata. Jadi macam cikgu pakai cermin mata tak? Alhamdulillah tak. Jadi maksudnya cikgu masih lagi dapat melihat dengan jelas. Kalau cikgu dah pakai spek mata, maksudnya cikgu ada masalah rabun lah tu. Tapi cikgu tak pakai spek mata, cikgu boleh, setakat ni alhamdulillah cikgu boleh melihat dengan jelas lagi. Okey, yang seterusnya, kalau deria pula. Apa yang kita perlu lakukan sekiranya deria pendengaran kita ni tak boleh dengar dengan jelas? Orang panggil, Ahmad! Ahmad, jom pergi. Duduk tepi je, duduk diam je. Panggil 2-3 kali dah ni. Ahmad! Jerit baru dia. Kau panggil aku ke? Macam tu. Kalau dah keadaan macam tu, kita mungkin ada masalah pendengaran yang kita perlukan sedikit bantuan untuk kita dapat mendengar dengan lebih. Okey. Yes, alat bantu pendengaran. Okey, kalau nak tengok bentuk alat bantu pendengaran tu, kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 38. Okey, dan alat bantu pendengaran ni adalah bahan yang membantu deria pendengaran kita ni supaya yang tidak berfungsi itu dapat berfungsi dengan baik. Jadi kita akan letakkan satu alat dekat dalam telinga kamu, dia akan sangkut dekat kamu punya telinga. Dia macam
earphone lah, tapi dia taklah macam earphone kan cuma akan gantung dekat telinga kamu. Cheap dan jadi cheap sikit, jadi kamu boleh mendengar apa yang orang panggil. Jadi Ahmad. Okay, sebab bila kita panggil orang, dia tak Ahmad, mungkin dia ada masalah pendengaran. Okay, jadi di situ kita dah faham kat sini kalau kita ada deria tapi deria kita ada deria tapi deria kita tak berfungsi dengan baik, kita kena cari alatan untuk bantu kita supaya deria kita boleh berfungsi dengan baik. Okay, untuk deria bau, untuk deria rasa, untuk deria sentuhan, tak ada cara lain. Okay, tak ada cara lain ataupun alat bantu lain buat masa ni lah. Tak adalah tiba-tiba kalau dah tak boleh nak bau tu, tukar hidung ke, nak kena ambil hidung baru ke, tak ada lagi. Jadi yang buat masa ni hanya ada dua alat sahaja, iaitu alat cermin mata dan juga alat bantu pendengaran untuk memperbaiki deria penglihatan dan juga deria pendengaran. Jadi kamu di samping kamu perlu jadi untuk semua deria ni kamu kena jaga dengan elok. Sebagai contoh mata. Mata, janganlah tengok TV terlampau dekat, jangan terlampau tengok sangat telefon. Okey, sebab telefon dan TV mengeluarkan satu cahaya, dan cahaya ini sekiranya kita tengok secara berterusan dia boleh merosakkan mata. Okey, sebab itu ramai kanak-kanak sekarang pakai spek. Jangan tengok dekat-dekat macam tu. TV pun jangan tengok dekat macam tu, jauh sikit. Okey, kemudian pendengaran. Okey, jangan suka main benda-benda yang ataupun mendengar benda-benda yang kuat ataupun main benda-benda yang mengeluarkan bunyi yang kuat dan memberi kejutan kepada telinga. Okey, jadi setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini bagi subjek sains. Jadi apa yang saya nak kamu lakukan adalah kamu buka buku kerja modul instrumen DVD yang warna purple tu. Jadi saya nak kamu buat muka surat. Buat masa ni saya nak kamu buat latihan muka surat 28. Okay. Yang gambar tutup mata tu 28. Okay. So kita jumpa lagi untuk sesi PJPRS seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.